wow, hebatnya hidup tanpa agama. Bestnya. Saya dah tak boleh hidup dalam cara Islam. I tak pernah buat pun. I rasa geli lah. Kalau ibu bapa ke laut, anak-anak pasti ke laut. Assalamualaikum, kembali bertemu dalam Sembang Viral. Saya Fitri Yahya bersama anda untuk berkongsi isu yang berat, penting dan juga ada kaitan dengan akidah umat Islam, iaitu tentang, susah nak sebutlah, tepatnya tentang murtad. Dan bersama dengan Dr. Izzah Arif. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Baik, ini perkara yang sangat penting tentang kehidupan umat Islam. Dalam hidup ini, antara perkara yang paling mahal ialah keimanan. Kita bersyukur sebab adanya tauhid dalam diri kita ni, itu perkara yang paling mahal yang tak dapat dijual beli. Tapi setengah orang Islam yang mungkin membesar cara hidup Islam, dia dah dapat semua didikan tapi memilih jalan hidup yang menyimpang. Kalau kita tengok hari ini, dunia tanpa sempadan. Bila sebut tentang dunia tanpa sempadan, masyarakat kita, anak muda kita, dia sudah mula membaca, melihat kepada video-video di luar. Bila cakap tentang hidup tanpa agama, mereka tengok cara hidup, lifestyle mereka ini. Jadi anak-anak muda kita ni dengan dalamannya kosong, ya, tidak dididikkan dengan didikan agama yang betul. Kemudian pada masa yang sama, mereka ini sunyi. Ibu bapa sibuk. Sekarang ni kita tak boleh nak kata ibu bapa kena fokus kepada anak-anak. Jangan cakap macam tu, sebab kos hidup hari ini memerlukan kedua ibu bapa bekerja keras, part time dan sebagainya. Jadi kita kena faham bahawa kita kena saling bantu-membantu. Kenapa jadi begini? Macam yang Fitri tanyakan tadi. Kerana anak muda kita sudah terjebak dengan alam di luar negara kita. Walaupun tak sampai lagi, tapi seramanya mereka dah sampai di situ. Dah sampai. Ada Jadi grup, orang tengok, wow, hebatnya hidup tanpa agama. Senang kan? Tambah pula kalau kita kat Malaysia ni, ada pula ustaz-ustaz yang jenis karang. Oh, ini haram, laknat, masuk neraka. Kejap-kejap neraka. Dia kata, alang-alang baik aku masuk neraka je lah. Budak-budak zaman sekarang. Sangat mudah. Kenapa jadi rapuh macam tu? Apa yang kita lihat hari ini, anak-anak muda kita belajar di sekolah agama, sebab itu adalah arahan daripada kerajaan, arahan daripada ibu bapa, dan dia tidak membawa benda itu sebagai salah satu daripada tanggungjawab sebagai seorang Muslim atau Muslimah. Jadi oleh sebab itu, environment memainkan peranan. Kalau environment rosak, maka rosaklah budak-budak ni. Jadi oleh kerana itu, saya melihat bahawa selain apa yang anak-anak kita dididik pada hari ini dengan didikan agama yang bagus, sekolah agama dan sebagainya, ngapal Quran, hafaz Quran, baca Quran dan sebagainya, mereka juga perlu didorong untuk hidup dalam suasana agama yang betul. Ibu bapa kena mainkan peranan. Kalau tak nak anak-anak kita terlibat dengan orang tak ada agama, dengan perkara-perkara yang rosak dan sebagainya, mak bapak kena tunjukkan. Pergi masjid, pergi kuliah maghrib, kuliah subuh, ajak anak-anak family ni, tak pergi seorang-seorang. Mak bapak memang dah bagus dah. Dan dia ibarat layang-layang lah. Mak bapak pegang kan, kontrol mana. Tiba-tiba bila terputus talinya, dia cari arah sendiri. Terutama mungkin masa remaja dia baik, tapi masuk ke alam 20-an macam tu, dia teruji dengan cinta. Itulah pula cinta tu lah cinta sejenis. Jadi dia dah terlalu taksub dengan cinta ni, dan juga kebetulan pasangannya bukan Islam. Jadi mereka sepakat, contohnya macam nak berkahwin. Jadi kita, inilah cinta aku cari. Sebenarnya cinta ni kena diraikan, tak boleh ada orang halang. Jadi kalau Islam ni, apa pula menghalang cinta yang lahir secara suci ni. Jadi menyebabkan dia nak senang nak menghalangkan cinta tu, kahwinlah ataupun keluar Islam untuk memudahkan meraikan cinta itu. Di Malaysia ada Jabatan Agama Islam negeri-negeri, kita ada JAKIM yang memantau isu-isu akidah anak-anak bangsa kita, orang Islam kita ni. Jadi itu sebabnya kita sebagai orang Islam kena menyokonglah semua yang diusahakan oleh Jabatan Mufti, Jabatan Agama Islam negeri-negeri, JAKIM secara umum, agar kita dapat memastikan anak-anak kita ni terjamin akidahnya, terjamin akhlaknya, terjamin syariatnya. Macam contoh tadilah, kahwin sejenis. Hari ni dengan bangga tau, budak-budak zaman sekarang dia letak kat Facebook, dekat Instagram, buat live Facebook, live Instagram. Saya dah tak boleh hidup dalam cara Islam. I tak pernah buat pun. I rasa geli lah nak semayang-semayang. Boleh buat macam tu tau. Lepas tu kat dalam komen tak saya cakap lah, yang ni kata kau murtad, kau dah masuk neraka dah. Welcome to neraka jahanam. Macam-macam komen. Dia bukan layan semua tu. budak-budak zaman sekarang. Itu sebabnya kita ni apa-apa pun sudah sampai ke zaman fitnah yang Nabi kata di akhir zaman akan sampai ke satu zaman fitnah. Anak-anak muda kita tak takut dengan akidah, tak takut dengan syariat dan tak takut dengan
akhlak. Nauzubillah. Itu dia. Sebab saya pernah dengar ada satu hujah pada budak-budak lah, dia kata kesian Tuhan buat neraka dan tak ada orang nak duduk. Dia jadi macam biasa-biasa, gurau pula. Alamak. Jadi ada ibu bapa yang menangis, kata ya Allah, memang dia dah tak boleh buat apa dah. Dia pada nak hantar ustaz, anak pun liar kan, boleh lari pada rumah semua. Jadi macam mana? Ibu bapa pun dah tak kuasa dah, tak ada daya. Sebab itu memang bukan dalam kemampuan dia untuk mengawal anak-anak yang ada mentaliti baru, yang dah berjaya sukses tinggalkan Islam ni, dia akan dakwahkan, dia akan doktrinkan supaya jangan takut. Jadi macam mana? Di saat satu pihak yang membangun, mempertahankan, ada pihak lain yang meruntuhkan. Sehingga itulah tergelincir ke tahap yang paling kita takutkan, itu murtad. Isu murtad ini tak boleh dimain-main. Itu sebabnya Datuk Mufti, Sahibus Samahah, Ashabus Samahah ni, seluruh negeri-negeri sangat peka terhadap ajaran sesat, terhadap golongan yang anti-Islam, terhadap golongan-golongan yang nak menjatuhkan Islam. Oh, sangat tegas. Sebab apa? Sebab takut benda ini menular, masuk dalam jiwa anak-anak kita. Saya khawatir, takut sangat perkara ini menyebabkan anak-anak kita keluar daripada Islam, na'udzubillah. Saya pun tak yakin dengan anak-anak kita akan datang. Anak saya pun saya takut. Saya tak boleh mengatakan bahawa anak-anak saya ni confirm masuk syurga. Tak boleh. Jadi macam mana Ustaz, ibu bapa bimbang sebab kita kalau boleh nak kurung anak dalam rumah je. Yang tak bagi anak pergi asrama, tak nak bagi anak kerja jauh, tak nak. Sebab kalau boleh nak tengok membesar depan mata, terjaga semuanya. Kalau kahwin pun biar satu rumah yang sama, supaya bimbang. Sebab anak kan, apa ruang yang kita ada. Sebab kalau nak harap pendakwah saja memang tak mungkin terjadi. Sebab dengan adanya, macam kita tengok di Twitter kan, yang berbangga kata we are ex-Muslim. Jadi dia pun ex-Muslim dia orang pun ada dakwah dia orang juga, ada komuniti juga. Takut komuniti yang minoriti ni yang tiba-tiba nanti bertambah jumlahnya. Saya lebih risau anak-anak duduk dalam bilik seorang-seorang, duduk dalam rumah seorang-seorang tanpa keluar. Tengok sekarang macam isu terlalu taksub kepada K-pop dan sebagainya. Contoh kadang-kadang sampai peringkat, kalau nak larang kami K-pop, kami sanggup keluar Islam tau. Oh, ada pula yang macam tu. Na'udzubillah, budak-budak. Tapi ada juga yang berani, misal kata kalau ada fatwa kan, dia memijak je fatwa tu. Contohnya macam kita kata, kalau macam Valentine ke apa, tak boleh terlibat sebab dia ada kaitan dengan itu ini. Itu pun bagi hujah lah. Tapi kita, takkanlah aku sebab bagi bunga ni aku keluar Islam. Islam ni nampak macam takut sangat ke? Macam dia pula pertikaikan macam mana? Apabila anak-anak kita terlalu terbuka dan mempunyai elemen-elemen luar yang masuk, itu sebabnya hari ni kita kena buat apa? Kita kena bergabung. Ibu bapa kena memainkan peranan di rumah, mendidik anak-anak. Guru-guru di sekolah, para pensyarah macam kami dekat universiti, semua kena mainkan peranan untuk memastikan generasi kita membesar cara Islam, cara syariat Islam. Kadang-kadang mereka ni bila mana organisasi agama ataupun individu agama buat kesilapan, dia orang suka untuk mentam ya. Tak cukup tanah dia orang ni. Memang habis. Mufti pun dia akan lenjas tak hormat langsung, memang tak hormat. Bahkan dia orang kutuk mufti, dia hinanya mufti. Nauzubillah lah. Saya yang bidang fiqh pun, mengajar 4 mazhab dekat universiti pun, apa mufti cakap saya ikut. Saya boleh baca kitab sendiri, saya boleh faham sendiri, saya boleh saya yang mengajar bagaimana kaedah penentuan hukum kan. Saya ikut mufti kita. Saya orang Selangor, anak Selangor, saya duduk di Selangor, saya ikut mufti Selangor. Jadi macam mana kita nak mengalihkan daripada menyembah akal ni? Sebab dia tak tengok di sebalik akal ni perlu ada panduan, perlu ada wahyu, perlu ada pandangan yang daripada orang yang mengkaji secara mendalam ya. Dia hanya obses kepada kemampuan akal dia. Dan orang itu yang kadang-kadang diangkat oleh setengah pihak. Hanya bergantung kepada logik akal dia semata-mata. Itu sebabnya apa-apa pun perlu kepada didikan awal dan contoh daripada kedua ibu bapa. Kalau ibu bapa ke laut, anak-anak pasti ke laut. Kalau ibu bapa ini memang berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, memperbaiki keluarga, percayalah Allah akan jaga mereka. Sekarang ni kita selalu suruh anak kita berjaya dunia akhirat, tapi kita ke laut. Itu dia. Semoga kita dapat memperkuatkan madrasah kehidupan kita, dan ia tidak boleh dilakukan hanya seketika saja, tapi sebaliknya kena istiqamah, itu yang paling mencabar. Sebab jalan ke syurga itu adalah satu jalan yang cukup manis dan indah, tapi laluannya amat berliku sebelum anda sampai ke puncak kenikmatan syurgawi. Terima kasih untuk Dr. Izarif berkongsi ilmu dan pengalamannya. Semoga terhindar daripada bala bencana musibah ini, bencana murtad yang menggoncang iman. Jumpa lagi dalam Sembang Viral. Assalamualaikum.